Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua fans Harimau Malaya? Harap semua sihat di sana. Hari ini kami bawakan kepada anda live. Tak ada live, rekod. Rekod daripada Seremban. Kita bersama Coach Ketua Jurulatih Kelantan TRW, Coach Rizal Zamriaya. Sihat, Coach? Alhamdulillah, sihat. Yeah. So, kepada anda semua fans TRW, pastikan anda tengok video ni sampai habis sebab kita nak sama-sama kita buat review sikit season ni. Apa cerita, apa yang bagus, apa tak bagus. Nanti kita dengar direct daripada coach sendiri, okey? So, coach, dengannya sekarang dalam mempersiapkan untuk Piala Malaysia dan sekarang tengah bercuti. So, apa coach buat sekarang? Sekarang ni pada saya, selepas habisnya Liga, kita pun tahu macam player-player, saya rasa ini kita boleh bagi kredit pada diorang. So, kita dah menempuhi beberapa bulan dalam saingan Liga Perdana ni. So sebelum bermula saingan yang lain ataupun saingan Piala Malaysia, so ada baiknya saya bagi reward kepada pemain-pemain saya supaya cuti lama sikit. And then apa orang cakap, bagi diorang fresh, datang dengan fresh untuk persediaan saingan Liga Piala Malaysia nanti. Okay, coach. So tujuan kami datang hari ni sebenarnya, kalau boleh kita nak dengar sendiri daripada coach lah, review Premier League tahun ni kan. Sebab TRW, bila kita kata pasal Premier League, memang pasukan yang paling besar lah dalam Premier League. So, awalnya kita tahu target memang nak ke Liga Super. Alhamdulillah dah tercapai. Tapi untuk coach sendiri, personally, apa lagi sasaran coach sebenarnya? Selain daripada layak Liga Super, apa yang coach nak tengok? Mungkin dalam perkembangan karier jurulatih sendiri? Ya, pertama sekali, saya merasakan bahawa pemain-pemain dengan staf coach saya telah menunjukkan satu kerjasama yang bagus. Walaupun pada tahun ni ditukar format, kebanyakan pasukan boleh beraksi ataupun semua pasukan beraksi dengan Super pada tahun akan datang. Tapi apapun, sebagai target utama yang ditetapkan oleh pihak pengurusan bahawa kita mesti layak ke saingan Liga Super secara merit, alhamdulillah tercapai. Dan di samping pertengahan Liga tu, kita nampak bahawa kita ada chances untuk menjuarai Liga Premier satu ketika kan. Jadi dengan semangat macam itu, tapi walau bagaimanapun akhirnya kita berdua, pada saya sangat-sangat berpuas hatilah apa yang ditunjukkan oleh pemain-pemain. Dan kalau kita tengok pun, walaupun kita berduduki tangga kedua, mata kita sebenarnya sudah melebihi juara Liga Perdana musim lepas, Negeri Sembilan, walaupun dengan kekurangan perlawanan. Jadi ini suatu perkara yang kita boleh banggakan. Dan buat masa sekarang ni, tujuan kita sekarang ni, kalau kita lihat keseluruhan pemain-pemain Kelantan FC, sekarang ni kita punya projek untuk melahirkan pemain-pemain yang boleh menyinari saingan Liga Super di masa-masa akan datang. Dan ini terbukti pada tahun ni, ramai pemain-pemain yang tidak dikenali sebelum ini. Betul. Menunjukkan satu perkembangan baik, sudah mula dikenali oleh di mata peminat, pasukan-pasukan yang lain. Jadi saya rasa ini satu kebanggaan lah bagi saya dan juga pemain-pemain. Coach tahu kan, kalau macam Kelantan TRW, dia punya fan base memang lain macam, fanatik dia pun lain macam. Jadi masa awal season, bawa ke tengah tu sampai ke hujung, ada tak pressure yang coach rasa daripada peminat-peminat tu? Saya rasa sebagai seorang jurulatih, memang tekanan tu kita terima. Kita tahu peminat-peminat inginkan kemenangan, ingin kejayaan untuk pasukan. Sama juga macam kita sebagai jurulatih kan. Jadi pada saya ambil pendekatan positif. Saya rasa semua mereka berhak untuk memberi pandangan. Tetapi apa yang positif dia, sama-sama ingin melihat kejayaan pasukan yang disayangi, Kelantan FC. Dan dekat sini juga kalau kita lihat, walaupun kita half season kita main di semua away game, tetapi setiap perlawanan tetap ada penyokong daripada Kelantan untuk datang ke stadium. Apatah lagi kita bermain di Stadium Sultan Muhammad Keempat, saya rasa memang kat situ kita boleh lihat dah aura peminat-peminat Kelantan, terutamanya kita punya GHB, kita punya penyokong setia kita kan. So saya rasa ini adalah satu perkembangan yang baik untuk bola sepak Kelantan. Itu tadi balik pada apa yang coach cakap, sebab Kelantan ada cabaran yang luar biasa. Sebab half season tu kena main away semua. So travelling. Macam mana coach nampak benda tu bagi kesan physically and mentally untuk player-player? Sebab tu pada saya tindakan bijak yang dilakukan oleh pihak pengurusan supaya kita stay dekat KL, bermakna tengah-tengah. So kita tetap base dekat Kelantan.
So mungkin Kelantan perjalanan agak jauh, tetapi bila dekat KL benda tu akan jadi lebih mudah. Penginapan juga disediakan. Jadi saya rasa pihak pengusaha banyak memudahkan. Kalau kita tengok pun first half season kita nombor 1. Jadi bermakna pemain sudah bersedia daripada segi mental, sudah bersedia daripada segi fizikal, walaupun bermain di tempat lawan, tetapi pada saya mereka ambil advantage di setiap perlawanan. Macam mana coach melihat sepanjang satu season ni saingan di peringkat Liga Premier? Sebab Liga Premier mungkin pasukan besar yang orang nampak Perak dengan Kelantan, dan kemudian feeder team, dan juga ada projek MSN. Jadi coach nampak level kompetitif dia tu macam mana? Saya rasa level dia agak tidak jauh beza daripada pasukan Liga Super. Kalau kita tengok pasukan seperti JDT, Terengganu, Selangor, feeder club punya pasukan, dia pemain dia boleh bertukar bila-bila masa. Contoh dia boleh bawa daripada skuad utama dia turun bermain. Jadi kat situ pun kita boleh lihat bahawa setiap perlawanan di Liga Perdana still kompetitif. Di samping tu kita pula tu bekerja-kerja untuk melayakkan diri dalam Liga Super. Seperti pasukan Perak, Kuching, kalau kita tengok second round semakin baik dia punya performance. Skuad projek pun saya rasa di akhir-akhir liga sudah menunjukkan begitu banyak peningkatan yang dia tunjukkan. Dan berbeza pada tahun lepas, skuad projek penekanan daripada strategi dan sebagainya different. So saya rasa cuma kemungkinan kita tidak senarai pemain tu tidaklah seperti Liga Super. Jadi itu yang sedikit perbezaan. Tetapi daripada gaya pemain saya rasa Liga Premier juga kompetitif seperti Liga Super. Coach, biasanya lah, generally lah, orang kalau tengok setiap coach pasukan ni dia nak result. Jadi dia akan utamakan player-player import yang dia orang ambil. Maybe untuk season ni fans pun ramai cakap benda yang sama. Dia nampak coach antara coach yang berani bagi ruang lebih kepada pemain tempatan. Apa faktor coach? Sebenarnya memang atas tanggungjawab rasa untuk naikkan player muda, ataupun memang player-player muda yang ada dalam tim tu yang memang berbakat pada coach? Saya very simple. Dalam bola sepak, saya akan beri pada peluang player sama rata. Tak kira pemain import, tak kira pemain tempatan, tetapi dia perlu menunjukkan kesungguhan, performance masa latihan. So dekat situ juga saya menilai setiap pemain sebelum saya senaraikan dalam kesebelasan utama. Jadi pada saya tak ada the best player, saya tak ada orang kepercayaan saya. Bermakna semua pemain-pemain saya, makna 30 orang pemain saya tu semua saya percaya, dan semua boleh mengisi ataupun diberi peluang bermain bersama-sama dengan syarat menunjukkan semangat ataupun kita punya game plan di masa latihan tu. Itu sudah cukup pada saya. Kalau contoh pada saya, selagi mana mereka menunjukkan performance yang baik, selagi mana itulah saya akan beri peluang mereka untuk bermain. So macam tahun ni pun saya buat, sekurang-kurangnya 3 atau 4 pemain baru akan saya bawa di setiap perlawanan untuk bagi peluang kepada mereka. Okey, jadi coach kata coach akan menilai lebih kepada waktu latihan lah. Jadi adakah punca ketidakbergantungan kepada pemain import tu kerana mereka kurang komitmen waktu latihan, ataupun coach rasa level pemain import lebih kurang sama je macam pemain tempatan? Bukan masalah level sama ataupun komitmen kepada pemain. Kadang-kadang kita kena mungkin pemain lokal tunjukkan satu kelebihan yang lain. Kesungguhan? Kan? Kesungguhan yang lain. Jadi itu yang saya tengok, dan saya punya strategi taktikal first half berbeza, second half berbeza. Jadi kadang-kadang perkara faktor-faktor tersebut tu mungkin kita akan lihat juga di samping taktikal pasukan lawan yang perlu kita mengimbangi dan sebagainya. Jadi pada saya sebenarnya semua memang peranan, tetapi kesebelasan utama apa yang saya fikirkan perlu berdasarkan kepada latihan sebenarnya. Contoh macam kata saudara-saudara pemain saya tidak boleh bermain kerana menghadapi kecederaan sebelum ini, so dia punya fitness cuma 60% saja. So saya tidak boleh meletakkan dia sebagai kesebelasan utama. Mungkin saya akan letakkan dia di semua susu kedua yang boleh compete
dengan dia punya fitness dan sebagainya. Kalau macam tadi dari awal coach ada cakap first round nampak semuanya menjadi, second round dah nampak macam potensi boleh jadi juara. Tapi kat mana yang coach lihat sepanjang kempen ni jadi turning point yang coach rasa kat situ start ada goyang sikit tim? Dia apabila habis first season, bermakna pasukan-pasukan lain sudah menilai kekuatan, kelemahan pasukan-pasukan di saingan kedua tu. Jadi macam contoh pasukan-pasukan yang berada di atas tidak dibenarkan untuk melakukan kesilapan kerana walaupun kita lihat masing-masing sebenarnya kadang-kadang ada pasukan yang tidak boleh menjuarai pun kalau dia bagi segi mata apa semua, tetapi apabila mereka bermain dengan pasukan yang berada di atas, motivasi, semangat mereka akan jadi lain. Jadi all out. Jadi ini yang beri tekanan pada kita, bukannya cakap kita rasa macam kita rasa kita boleh kan. Jadi bila sampai keadaan begitu, kadang-kadang kita tidak boleh menyerap tekanan. Di samping tu pada saya kecederaan pemain juga mengganggu kita punya taktikal. Jadi pada saya overall player saya dah tunjukkan satu komitmen persembahan yang terbaik lah. Dia tak boleh lari kalau cakap pasal The Red Warrior ni, tertumpu mata pada Nur Syamil. Jadi coach sendiri pun memang letakkan dia sebagai penyerang utama. Secara keseluruhan sepanjang kempen Liga ni, coach melihat prestasi Nur Syamil macam mana? Saya rasa sebenarnya beliau pun muda lagi, baru 28 tahun. So dia ada masih ada ruang dan peluang untuk dia pergi lebih jauh lagi kan. Jadi macam kita memang kita letakkan bahawa saya rasa Syamil 2 tahun ni dah menjadi penjaring terbanyak tempatan kan. Jadi dekat situ kepercayaan yang kita berikan kepada pemain, kepada Syamil contohnya, dia membalas kepercayaan tu dengan amat memberi kesan kepada pasukan lah. Dia menjadi penjaring paling terbanyak untuk pasukan Kelantan juga. So memang kita tidak ragukan keupayaan dia, tetapi saya rasa boleh lagi diperbaiki di masa-masa akan, mungkin dengan gandingan dia yang lebih serasi dan sebagainya. Daripada saya, daripada segi komitmen, daripada segi disiplin, daripada saya rasa untuk saya kata dia pemain yang terbaik lah untuk pasukan Kelantan FC. Saya ada satu soalan ni dapat daripada fan tau. So dia minta saya tanyakan. Okay. Kenapa agaknya coach lepaskan Fahan Roslan? Bukan. Bukan. Sebenarnya dia dapat peluang yang lebih baik. I see. Kan bermain di saingan Liga Super. Jadi saya rasa peluang sebegitu patut diberikan kepada pemain-pemain. Macam Farhan bukan seorang pemain yang tak ada nama sebelum ni kan. So apabila mendapat tawaran yang lebih baik, saya rasa ada rasa berat tak sebenarnya nak lepaskan tu? Kita perlu sokong. Pada saya dalam bola sepak, sokongan tu perlu kepada semua pemain kan. So macam Dani pergi ke Mio Dani ke Pahang kan. So sebenarnya bagus untuk dia juga cari pengalaman di sana, dan tahun depan bermain Liga Super dia akan kembali semula bermain di dalam tim Kelantan FC. Maksudnya saya boleh nampak coach Rizal ni sebenarnya coach yang percaya kepada keseluruhan tim, bukan bergantung kepada 2-3 player tonggak je. Ya betul. Saya tak bergantung harap. Pasal kalau kita bergantung harap kepada sesetengah pemain, contoh dia cedera, kita akan jadi lebih lemak macam mana ni, runsing dan sebagainya kan. Guna nak letak siapa kita tak tahu. Pasal kita tak percaya kepada pemain kita. Lagi satu, kalau pemain sendiri pun tak percaya pada kita pun susah. Contoh kita mengharapkan 2-3 pemain. So yang lain-lain rasa lepas ni dia tak akan dapat main ni lah, pasal coach akan pilih player yang sama je. So motivasi dia untuk bermain, motivasi dia untuk menjalani latihan semakin hari semakin down. Jadi sekiranya pemain tu percaya dia akan diberikan peluang bermain, dan dia akan sampai peluang, dia kata dia akan main sungguh-sungguh. So ini yang saya terapkan dalam pasukan Kelantan FC, dan saya rasa pendapat saya mungkin pendapat orang lain saya tak tahu, mungkin sudah menunjukkan hasil dia. Sebab
pemain-pemain yang saya turunkan sebelum ni, Jasmine tak ada orang kenal. Betul. Ikhwan tak ada orang kenal. Betul. Fakhrul Gada, kita orang panggil Gada pun tak ada yang Panggil dia Gada panggil Gada. Asal rupa dia macam Gada kan. So tak ada yang kenal. Yusri, Ghaffar. So kebanyakan pemain-pemain saya tu yang orang tak kenal sebelum ni, tapi apabila mereka bermain dengan Kelantan FC, menunjukkan satu persembahan yang baik. So ini bagus untuk pemain, sebab mungkin pengalaman saya sendiri sebelum ni sebagai seorang pemain. So itu banyak membantu saya dalam karier kejuratian saya. Kalau coach boleh simpulkan kempen 2022 ni, kat mana yang coach rasa kalau perlu diperbaiki, nak ditambah baik untuk season depan, kat mana ruang dia? Untuk saingan liga. Ya. Liga kita semua. So saya rasa untuk pasukan Kelantan. Untuk pasukan Kelantan. Saya rasa perlu ada penambahbaikan daripada segi pemain import. Mungkin kita boleh top up sedikit pemain-pemain tempatan. So saya rasa itu saya serahkan kepada pihak pengurusan lah. Tapi saya rasa kita akan berbincang dengan pihak pengurusan tinggi, dengan pemilik pasukan, Cik Norizam Tukiman, dan dia pun telah beberapa kali menyatakan bahawa pasukan Kelantan akan lebih bersaing lah dalam saingan Liga Super ni. Adakah pemain-pemain import ni akan masih beraksi di Piala Malaysia? Masih beraksi. Walau bagaimanapun, masa saya cakap tadi, saya akan guna ke semua pemain-pemain saya. So dia ada beberapa minggu ni untuk tunjukkan dia orang punya ability sebenar mereka, supaya saya dapat memilih kesebelasan ataupun 20 pemain terbaik saya untuk mengarungi perlawanan pertama tu. Okey, ni pun soalan yang agak berat juga sebenarnya. Banyak soalan berat ni. Bukan satu je. Tadi cakap satu. Dia dah makin banyak soalan berat ni. Okey. Saya dengar lu soalan berat tu apa. Ada baca-baca juga kat Facebook kan tentang kedudukan coach untuk season depan. Ada perbincangan macam mana? Belum lagi ada perbincangan, tapi ada sikit perbincangan lah. Tapi itu saya rasa nanti pengurusan tinggi akan umumkan. Saya rasa akan masih jadi coach tak untuk season depan? InsyaAllah masih jadi coach. Cuma mungkin disebabkan tidak mempunyai lesen kejuratan Pro A, so akan datang seorang head coach barulah macam tu? Ya, mesti ada satu head coach. Siapa coach? Itu tak tahu lagi. Itu belum dibincangkan lagi. Try korek tak dapat. Itu belum dibincang lagi. Itu semua terpulang pada pengurusan dulu ya. Okey, nak minta coach share sikit pengalaman, sebab bos Zamzaham ni seorang yang memang ada passion yang luar biasa dalam bola. Of course, setiap tindak tanduk pun dia selalu nak ambil tahu kan. Jadi nampak dia kesungguhan tu memang nak bawa Kelantan ke tahap yang tinggi, dan nampak hasilnya juga. Boleh coach ceritakan pengalaman bekerja dengan bos Zamzaham? Okey, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih pada beliau, pada bos Zam. Sebenarnya kerana memberi kepercayaan kepada saya untuk menerjui Kelantan FC pada tahun ni. Sebenarnya peluang-peluang jurulatih muda seperti saya itu jarang diberi peluang kerana belum terbukti keupayaan kita. Betul. So bermakna kalau kita nak kena buktikan keupayaan kita, mestilah kita bawa tim, mestilah kita beri peluang. So tidak akan berani daripada Bozam memilih saya sebagai ketua jurulatih pada tahun ini. Amat saya berterima kasih banyak-banyak, menghargai pada pandangan saya. So overall dia seorang yang very supportive kepada pasukan. Dia akan ambil tahu pasukan dia macam mana sekarang. So selalu berhubungan dengan jurulatih tentang perkembangan pasukan. Dia sentiasa dia ingin ambil tahu apa yang tak betul, apa yang ni, macam mana kita boleh perbaiki, apa kita nak buat. Dia juga seorang yang menerima pandangan. So saya rasa bekerjasama dengan beliau, saya rasa banyak membantu tentang kenaikan pasukan Tiara Rugby tahun ni. Cuba kalau kita tengok 2 tahun sebelum ni, so dia punya target pun tahun keempat, akhirnya tahun 3 dah berjaya. Ini menunjukkan kesungguhan beliau. Jadi apabila kita tengok
kita punya presiden, kita punya pemilik mempunyai passion ataupun kesungguhan yang luar biasa dalam bola sepak ni. Walaupun kita tahu dia memang bukan orang bola sepak, tapi dia punya kesungguhan untuk menjadikan pasukan dia berjaya. So secara tak langsungnya akan memberi rangsangan kepada pekerja-pekerja, jurulatih, kepada pemain. So inginkan memberikan yang terbaik bagi mengenang jasa susah payah beliau. Kita tahu banyak duit telah orang cakap dilaburkan. So as a pekerja juga kita ingin membalas dengan pencapaian pasukan. Pada saya tahun ni agak nampak terbukti bahawa apa yang dia buat, apa yang dia plan sekarang ni semakin menjadi. Kalau kita lihat pun fan-fan dah mula datang. Betul. Ke stadium, support, sayang dengan pasukan Kelantan. So saya rasa perkara begini saya rasa akan jadi lebih baik di masa-masa yang akan datang, insyaAllah. Saya dapat tahu Bos Zam memang travel ulang-alik untuk tengok game kan. Betul. Jadi bila satu lagi kesungguhan yang macam ni, so pressure-nya tinggi tak? Pressure memang tinggi. Sebab apa tau? Sebab bila kita nak membalas jasa, kan? So apa yang perlu kita buat, kan? Sebagai seorang, kita datang sini bukan gaji buta je macam tu. Okey, kalah menang tak ada hal. Tapi bila kita tengok kesungguhan dia tu kan. So apalah kita yang dibayar gaji, tu je dibayar gaji, duduk dekat segala-gala kemudahan diberikan. So dekat situ tekanan tu sebenarnya bagus untuk kita lebih proaktif dan kita aktif. Kadang kita lebih, bila tak ada tekanan, kita mudah leka, kita selesa. So kita sampai satu tahap yang biasa ada kemungkinan macam tu, zon selesa. So saya rasa tekanan-tekanan akan memberikan impak yang baik sekiranya kita berfikiran positif. Itu yang saya rasa apa yang dilakukan dia untuk pasukan. So kita pun willing untuk memberi yang terbaik untuk pasukan.